Saya akan bentangkan slide saya. Okay. Boleh nampak ke saya punya slide? Nampak dengan penuh ataupun macam mana? Okay, alright. Thank you, Teacher. Okay. Okay, without further delay, kita start. Kita punya program ni mungkin straightforward, dan kita beritahu apa yang you guys akan dapat dalam program yang sangat sangat bermanfaat ni. Dalam masa 10 bulan saja, you guys akan dapat you punya diploma dalam bidang blockchain of engineering. Diploma of blockchain engineering nama dia. Okay. Yang mana sijil diploma ni dikeluarkan oleh Universiti Malaysia Pahang. Right. Okay. Ini the reason kenapa kami nampak. Mungkin kalau kita nak cerita sikit secara sejarahnya kami adalah MyShin sendiri adalah syarikat cryptocurrency exchange sebenarnya, berpusat di Kuala Lumpur, dan pada 2017 kami set up, dan 2018 hujung 2018 kami apply license dengan Bank Negara Malaysia, dan kemudian regulation tu pass to the Security Commission, dan kami mohon sekali lagi dengan Security Commission, dan pada itu mereka umumkan pada pertengahan 2019 mereka umumkan hanya 3 company saja yang dapat pengiktirafan certified license lah daripada Security Commission, iaitu Luno, Synergy dengan Tokenize. Kami tak dapat. Dan apa yang kami buat, kita mengajar lah kan, kita dah tak boleh operate, padahal waktu tu kami dah dapat license, dah dapat syariah certified cryptocurrency exchange daripada Amani Advisory, syarikat daripada Tan Sri Dr. Daud Bakar lah, Amani Advisory. Tapi disebabkan kami tak dapat license daripada AC, jadi kami stop operation. Security Commission minta kami tutup, dan kami ubah kami punya operation kepada mengajar. Kami tukar, company pun dah tukar jadi Machine Academy. Jadi kami mula mengajar kepada orang trading, dan kami nampak keperluan untuk kita mengajar on the technical basis. Sebab tu kita kumpulkan semua tenaga pakar, dan kita bekerjasama dengan Universiti Malaysia Pahang. Dan Universiti Malaysia Pahang bersetuju untuk ambil modul kami ni dan compilekan jadi satu pembelajaran yang berstruktur selama 10 bulan. Tak pernah dibuat orang lagi. Yang mana ini adalah diploma yang pertama dekat Malaysia. Dekat negara lain mungkin ada, dekat US mungkin ada, dekat UK mungkin ada diploma dekat sana, tapi dekat Malaysia tidak ada lagi. Yang ada hanya short courses. Ini adalah diploma pertama di Malaysia dalam bidang blockchain. Lepas tu mungkin ada beberapa lagi lah, macam MSU baru nak start buat, tapi kami yang pertama. Sebab apa? Sebab kami nampak potensialnya adalah pada ini dikeluarkan pada tahun 2017. Gartner telah keluarkan data ni yang mengatakan bahawa pada tahun 2030 business value added of blockchain akan meningkat mencecah 3.1 trilion US dollar. Jadi memang ke arah sektor ekonomi akan mula pergi untuk mengadaptasikan teknologi blockchain ni. Jadi kalau kita ketinggalan, maka kita akan tertinggal. Jadi kita nampak bahawa kita memerlukan banyak tenaga pakar. Bila mana ada banyak tenaga pakar, pastinya ada banyak tenaga kerja contohnya yang memahami bahawa macam mana penggunaan blockchain, faham solidity, cerita pasal Hyperledger you can elaborate well. Dan ada banyak pelabur-pelabur asing akan datang duduk dekat Malaysia untuk buka dia punya company. Even kita punya student ada yang dah jadi startup dan ceburi bidang startup, dan ada kita punya student dah bekerja di bawah company-company blockchain.
sendiri. Walaupun mereka baru saja belajar, baru saja habis graduate. Belum sempat graduate lagi, dah kerja dah dengan company-company blockchain. Okay. Right. Okay, Mr. Brian Cham Ziyang. Welcome to the preview class. I'm Bukhari from MyShin Academy. Kita akan cembang dalam bahasa Melayu dan English. If you don't understand Malay, you just inform me that I can translate, converse fully in English. Okay? Kita akan sembang-sembang campur-campur sikit. Tak ada masalah. Alright. Ini adalah yang terbaru. Latest have been issued by MOSTI Minister Datuk Seri Dr. Arham Baba. They have launched the National Blockchain Roadmap. Tak salah saya pada bulan Ogos. Pada bulan Ogos tahun ini, MOSTI telah announce the National Blockchain Roadmap. Begitu dalam roadmap sendiri telah menerangkan bahawa telah wujud 40 juta peluang pekerjaan yang baru seluruh dunia, termasuk dekat Malaysia. Walaupun Malaysia masih baru nak start, baru nak buka cryptocurrency exchange, dan kalau tengok laman web terbaru daripada Security Commission, macam mereka telah buka, ada potensi untuk mereka membuka, mengadu-alukan mereka yang nak menjadi kepada regulated exchange, tapi kena mendaftarlah dengan Security Commission. Tapi ini maksudnya ini membuka peluang kepada player-player di luar sana untuk masuk dalam pasaran kita. Jadi maksudnya peluang pekerjaan dalam dunia blockchain semakin terbuka, semakin meluas. Kerjaan, apatah lagi kita tak boleh melihat blockchain ni satu aspek scam, satu teknologi yang ketinggalan zaman, tapi kita kena mengadaptasikan teknologi blockchain. Funding untuk blockchain startup pada tahun 2018 sendiri telah menyatakan lebih kurang USD 4.1 billion tahun 2018. Tapi saya yakin tahun 2021, 2022 memang melonjak hampir puluh bilion, ratusan bilion dalam blockchain startup. Dan telah contribute to the global gross domestic product. Alright, okay, thank you Brian. Alright. Okay. And LinkedIn already listed the top 10 hard skill in 2020, and the number one ranking is blockchain. Blockchain, cloud computing, analytical reasoning. Is not alphabet based, A, B, C, D, no. Yang pertama blockchain, nombor dua cloud computing, nombor tiga analytic reasoning. So ini adalah data yang dikeluarkan oleh LinkedIn sendiri. Jadi kita nampak memang ada demand di situ. Okay. Dan ini adalah gambaran keseluruhan untuk professional diploma in blockchain engineering, yang mana kursus ini akan dijalankan selama 10 bulan sebenarnya. Kita bagi 12 bulan tu adalah the 12 months tu adalah kita bagi normally the maximum is 12 months, but we make it short on 10 months. Mean that we have 10 module. We try to complete each module in 1 month, in a month, right? Dan semua akan dijalankan secara online. We have the hybrid. You need to follow by Zoom. The lecture will conduct by Zoom, and then you need to watch the video, jawab assignment, quiz dekat dalam kita punya learning management system. Kita ada 10 modul. Kita ada modul pertama, Introduction to Blockchain in Engineering. Nanti saya akan terangkan detail apakah topik yang akan dibelajar, akan diajar dalam setiap topik. Topik 1, topik 2, topik 3, topik 4, 5, 6, 7, 8 dan 9. Okay. Dan convocation akan dijalankan di Universiti Malaysia Pahang, yang mana minggu depan, hari inilah sepatutnya hari ini, hari Selasa minggu depan akan kita
batch yang pertama untuk program ini seramai 12 orang akan selesai, dan mereka dah selesai dan mereka akan mengikuti program graduasi, convocation bersama dengan pelajar-pelajar UMP yang lain. Right? Okay, kita ada yang baru masuk, Encik Abang Muhammad Fauzi. Alright. Terima kasih Encik Abang Muhammad Fauzi. Saya mute sikit ya. Nanti kalau ada apa-apa soalan boleh tulis dalam komen, ataupun boleh unmute. Boleh unmute. Okay, alright. So ini adalah program kita selama 10 bulan. Dan kita dah ada lebih kurang 5 batch dah. Dah hampir 100 student dah belajar dengan kita. Dan mereka yang kebanyakan yang dah habis belajar memang dah boleh buat coin sendiri, dah boleh buat smart contract sendiri. Dan kita minta mereka produce mereka punya white paper untuk setiap projek yang mereka telah keluarkan. Projek-projek mereka kami minta mereka keluarkan white paper supaya senang untuk mereka pitch dekat mana-mana investor kalau mereka nak go deep on become a blockchain startup. Alright. Okay, dan kelebihan bersama dengan program ini, you boleh keluarkan yuran melalui EPF. Okay, EPF. Alright. Dan kami juga adalah HRD Corp training provider yang telah diiktiraf oleh HRD Corp. Okay, program ini adalah collaboration with UMP Advance. UMP Advance ni adalah anak syarikat kepada UMP dan juga UMP. UMP ni adalah IPTA, Universiti Tempatan, dan mereka yang endorse this diploma, dan you guys akan dapat sijil daripada UMP. Akan boleh konvo bersama dengan pelajar-pelajar UMP yang lain. Pelajar-pelajar PhD, Master, Degree, Diploma yang lain akan bersama dengan anda dalam program, dalam majlis convocation nanti. Yang mana setiap tahun pelajar-pelajar akan dikumpulkan di UMP Gambang, dan kita akan chancellor akan bagi sijil diploma tersebut. Right? Okay, syarat kemasukan. Saya straightforward dia. Syarat kemasukan ni adalah lulus SPM. Okay, lulus SPM je. Sebab ini syarat yang ditetapkan oleh UMPA. Kami terpaksa ikut sebab kami adalah rakan kerjasama UMP. Jadi UMP beritahu kamu kena lulus SPM dan juga kena bekerja, pengalaman bekerja 2 tahun dalam apa-apa bidang. Jadi ada 2 ni, insya-Allah akan lulus lah. Ada yang tanya kita macam mana kalau tak ada SPM. Okey, kalau tak ada SPM pun tak ada masalah. Dia ada banyak academic qualification, cert exam yang menyerupai SPM. Dia panggil ARPEL. Dan itu pun kalau tak ada SPM tapi ada pengalaman kerja contohnya 3 tahun. Boleh jumpa kami, hubungi je saja kami dan kita akan guide macam mana untuk pastikan you guys boleh enroll this program. Tak ada masalah. Okay. Apa yang akan belajar? Okey, ini penting. Ini sangat penting. Sebab ini yang you akan dapat dalam masa 10 bulan ni, sangat tidak ada program yang berstruktur dan komprehensif macam ni. Okey. Modul pertama adalah Introduction to Blockchain. Jadi memang kita akan tekankan semua orang yang masuk, dia kena masuk modul pertama dulu. Akan ajar on the governance and consensus. Sepatutnya semua orang kan, the first batch sehingga ke batch yang kelima, modul pertama mereka akan masuk dengan modul yang pertama, the first modul kan. Sebab tu bila masuk modul, orang yang tak ada basic pun kita akan sediakan basic yang sangat kukuh, the good fundamental for this module 1, because kita akan ajar 3 kali. Setiap bulan biasanya kita akan ajar, setiap modul kita akan ada 2 Zoom session. Okay, 2 Zoom session. Satu Zoom session will be around 4 to 3 hours. Kita akan buat hari Sabtu, on Saturday
morning. Sebab kita tahu kalau hari contohnya ada hari yang mana contohnya orang Kelantan, orang Terengganu dengan orang Johor, mereka cuti mereka kerja hari Ahad. Jadi kita tak buat kelas hari Ahad. Kita buat kelas hari Sabtu. Kita tahu hari Sabtu kebanyakannya semua cuti. Unless kalau yang kerja lah, ada orang kerja tak boleh dah buat apa lah. Kita cuba ambil cuti umum. Cuti umum semua hari Sabtu. Dan kita buat sebulan 2 kali. Tapi untuk modul pertama, kita akan buat 3 kali. Okay? 3 kali. So, untuk memastikan you guys dapat basic fundamental of blockchain tu dengan sangat mantap. You akan diajar on immutability, transparency and blockchain problem solving. Modul 2 on NFT. Macam mana nak create NFT, to understand the mechanism of NFT, the theory, what is the benefit of NFT, the future of NFT, the application, everything. Modul 3, kita akan masukkan juga metaverse actually. And kita akan masukkan juga metaverse dekat blockchain application. Sebab metaverse ni sangat hype pada tahun ini. Jadi kita nampak you guys also need to be equipped with this knowledge. Dan kita masukkan juga element of metaverse kat dalam kita punya syllabus. Kita memang sentiasa update. Syllabus kita memang sentiasa update. Apa yang have been approved by Senate, actually tak ada NFT. Tapi sebab kita rasa you guys kena didedahkan dengan ilmu-ilmu NFT, sebab NFT dah semakin hype. Even pada tahun lepas, the most Google word adalah NFT. And then korang belajar diploma blockchain, tak ada belajar NFT. That's why kita embedkan, masukkan juga non-fungible token dekat dalam kita punya syllabus. Okay, modul 3 kita ajar ada cryptography and hashing. Ini sangat penting sebab kamu akan diajar oleh a very experienced cryptographer, Mr. Lev Umanov daripada Rusia. Actually dia berada di France. Memang kalau kita nak pergi menuntut jauh pergi sampai dekat France. Tapi kita bawa sendiri secara Zoom untuk you guys dapat at least macam you boleh communicate macam sembang dengan Ethereum punya Ethereum punya founder. Jadi boleh sembang macam dengan international dengan Russian punya speaker, right? Dan modul 4, the advancement of blockchain engineering. The blockchain, the Bitcoin blockchain. You will be exposed with the Bitcoin blockchain, right? Modul 5, yang ini akan masuk on the simple programming. Networking platform in blockchain engineering. Actually, akan didedahkan tentang Ethereum dan juga Solidity. Akan guna start pakai Solidity. Akan diajar untuk buat your own coin. Pada modul 5 ni, dah ada coin sendiri. Okay, modul 6 akan diajar on smart contract. You guys can create your own smart contract. Kalau dah ni boleh Google nanti smart contract tu apa semua. Semua ni akan diajar secara terperinci dan di-guide step by step oleh lecturer kita yang sangat experience. Ada dalam bidang memang full stack blockchain developer, ada juga dalam memang lecturer. Jadi kita combine all these specialist untuk pastikan kamu faham apakah itu blockchain, programming language apa yang akan digunakan, apa yang teknologi yang diperlukan dalam dunia blockchain, right? And then module 7 akan diajar on Hyperledger. Hyperledger is satu lagi type of blockchain yang mana sangat-sangat penting untuk diajar. Contohnya macam Asia telah gunakan Hyperledger dalam penggunaan blockchain mereka. Okay. Modul 8 adalah penggunaan, the application of blockchain ni, energy efficiency, potential and application and benefit. Okay, modul 8 akan diajar oleh Dr. Fitri, Dr. Ahmad Fitri daripada Universiti Malaysia Pahang. Sepatutnya actually Dr. Ahmad Fitri patutnya bersama kita pada malam ni, tapi dia tak dapat bersama dengan kita disebabkan anak dia tak sihat. Okay. Alright. Modul 9 akan diajar oleh Dr. Daing
juga daripada Universiti Pahang. Jadi mereka ni memang akan ambil sebagai tenaga pengajar daripada UMP. Memang mereka diminta oleh UMP untuk pastikan you guys juga bukan sekadar daripada industri expert saja, tapi dari segi ilmu pun datang daripada researcher, daripada lecturer-lecturer yang profesor-profesor yang mengajar daripada universiti tempatan. Modul 10, Application of Blockchain in Manufacturing. Okay. The application in manufacturing and supply chain management. Yang mana ini memang banyak diguna pakaikan. Banyak diguna pakai dalam blockchain sekarang ni. Right? So ini adalah apa yang akan diajar dalam tempoh 10 bulan. Okay. Okay, tuition fees. Straightforward kita punya malam ini. Tuition fees 12,000. Admission fees 395. Dan financing boleh guna EPF withdrawal. Siapa yang ada EPF boleh gunakan EPF lah. Dan juga kalau tak ada EPF nak bayar bulan-bulan pun kita ada skim lah, maksudnya 12,000 bagi 10 bulan. Sebulan bayar 1,200. Then you can enroll the program, tak ada masalah. Kita cuba untuk mudahkan sebab teknologi blockchain ni bukan eksklusif untuk sesiapa. Untuk crypto trader tidak. Dia untuk semua orang yang nak tahu, nak explore dunia blockchain. Even ada seorang kita punya lecturer, seorang kita punya student kita, Hafiz. Dia ustaz, dia Hafiz juga, dia pun tak ada experience dalam dunia blockchain, tak pernah tahu pun, tak pernah main trading, tapi dia nak sambung belajar. Di samping nak dapat selai sijil diploma, dia dapat bersama-sama kita guide dan dia dapat complete, dan alhamdulillah dapat converse well dalam dunia blockchain. Right. Okay. Okay, alright. Okay, Cik Fendi minta, so dia ada hal sikit. Okay, baik, nanti saya sambung. Mungkin Cik Fendi ada hal sikit. Okay, tak apa, tak ada masalah. Nanti saya sambung sikit untuk session yang nanti bila Cik Fendi dah habis cakap, dah habis sampaikan. Alright. Cik Fendi ada ke tu? Yes, saya ada. Alright, okay. Tuan Fendi ada slide? Yes, saya ada slide. You ada slide, alright. Okay, kita bagi kat kita punya principal, okay? Machine Academy Principal, Mr. Effendi. Right. Saya pass multiple participant. Right. Okay, thank you Cik Effendi. Mungkin boleh start dulu. Alright. Okay, saya stop sharing. Stop share. Alright. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum buat semua. Terima kasih diucapkan kepada moderator Mr. Bukhari atas penjelasan yang cukup baik sekali berkaitan dengan introduction berkaitan dengan pembelajaran kita dan juga overall lah berkaitan dengan function diploma in blockchain teknologi. Maka saya Effendi selaku principal untuk Machine Academy yang kita terlibat untuk pengajaran, untuk penyampaian modules dan juga akan melibatkan trainers nanti. Saya yang akan memulakan pada modul 1 dan modul 2 dan juga akan memantaulah keseluruhan program daripada awal sampai habis. Jadi saya akan memberikan sedikitlah introduction berkaitan apa sebenarnya blockchain teknologi ini. Ini adalah biasa untuk preview dan juga apa yang kita akan belajar. Juga kita akan belajar dan juga sedikit banyaklah berkaitan dengan apakah peluang-peluang dan juga career path setelah anda mempelajari blockchain teknologi ini. Jadi juga saya mengucapkan kata-kata aluan terima kasih juga kepada Tuan Khairul, salah seorang penulis pada malam ini.
Jadi saya akan start dulu dengan saya punya slide. Jadi Mr. Bukhari, suara saya okey so far? Okey. Alright. Okey, Clear. kita dah buat banyak preview Saya sudah tak terkira dah. Jadi untuk kali ini lebih special kerana preview kali ini saya telah update sikit. Saya telah update banyak sebenarnya slide saya untuk preview dalam masa yang saya cuba buat seringkas yang mungkin. Dan juga slide ini digunakan ketika acara BlockTech Forum Asia baru-baru ni, BlockTech Forum 2022 baru-baru ini, yang kita menghimpunkan semua kepakaran blockchain teknologi dari seluruh dunia sebenarnya. Kita ada lebih daripada 12 partisipan negara, speaker pun ramai, lebih kurang 8 negara kan. Saya salah seorang speaker dan juga penganjur lah untuk acara ni. Alright, saya izinkan saya berkenalkan diri saya selain sebagai seorang principal Machine Academy, saya juga adalah CEO Blockworks Sdn Bhd, juga terlibat dalam banyak development software integration, terutamanya melibatkan BaaS, Blockchain as a Service, juga terlibat dengan pelbagai industrial advisory panel di beberapa universiti. Juga melibatkan juga saya juga melibatkan diri dengan pembangunan startup seluruh dunia. Saya sudah lebih 25 startup seluruh dunia. Dalam karier saya sebagai seorang orang corporate, dulu pernah kerja government, pernah kerja swasta. Walaupun memulakan perniagaan awal lah, sejak saya dah mulakan perniagaan lebih 20 tahun sejak zaman sekolah lagi sampai sekarang, sambil bekerja, dan sekarang betul-betul fokus kepada blockchain company saya dah dekat 10 tahun dan sebagainya. Alright. Okey, ini adalah ekosistem yang kita ada seluruh dalam BlockTech yang pertama lah masa tu. Tuan Bukhari pun ada, Machine Academy terlibat, ada MSU, ada UMP, ada Cyber Security dan juga Ketua Beli Malaysia. Saya selaku presiden. Ini company saya lah. Pejabat saya, office saya dekat sini. Dan beberapa lah sikit. Mungkin tuan-tuan tak kenal saya kan. Sebab biasa keluar media ni keluar malam-malam. Keluar dekat Bernama, keluar dekat RTM semua malam-malam. Semua dah tidur. Jadi tak ramai lah yang kenal saya. Jadi pelibatan dalam bidang global scale ni membantu saya untuk memberikan kefahaman kepada para student, kepada para startup yang saya bangunkan seluruh dunia sebagai advisor. Saya sendiri juga membangun beberapa startup. Pengiktirafan PBB itu penting. Sebab apa saya terlibat dalam dunia supply chain ketika 5-6 tahun yang lepas lah, bersama dengan movement antarabangsa melibatkan supply chain, trading dan juga e-commerce. Alright, inilah sikit lah saya orang kata apa tak kenal maka tak cinta kan, dah cinta baru percaya. Okey, apa sebenarnya blockchain tu? Untuk perkataan semua tadi pun Mr. Bukhari dah terangkan sedikit kan. So bila kita kata blockchain ni, saya suka melihat blockchain ni sebagai satu konsep digital transformation yang melibatkan ekosistem yang besar. So yang melibatkan customer, product, service, stakeholder yang berkaitan dengan platform yang ingin kita bangunkan, tetapi kita akan digitalkan. Dalam konteks blockchain ni sebenarnya, kita tidak menganggap blockchain ini salah satu rocket science sebenarnya. Dia adalah merupakan creative way macam mana untuk kita mengintegrasikan internet, smartphone, cloud computing, big data, deep learning, AI, AR, ini semua ada kaitan dengan digital transformation dan ada kaitan dengan blockchain. Sebab apa bila kita kata blockchain tu apa itu? Apa maksud blok tu? Blok tu data. Data yang chain dirantaikan, data yang diikatkan, data yang dihubungkan, data yang ada connectivity ataupun connection each other, dan sekarang terkenal dengan perkataan Web 3.0. So Web 3.0 ni salah satu istilah yang diperkenalkan oleh pengasas bersama Ethereum, iaitu Dr. Kevin Wood. Alright. Dan blockchain yang awal sekali application ni bermula dengan satu paper yang dikeluarkan oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2008 berkaitan dengan financial technology. So bila kita kata blockchain ni, please besarkan minda anda bahawa blockchain ini bukan semata-mata hanya untuk cryptocurrency, tetapi cryptocurrency antara aplikasi yang terawal. Bila kita kata blockchain, dia melibatkan pelbagai teknologi. Dia melibatkan falsafah sebenarnya, integrity, transparency, melibatkan data management. Apa sahaja melibatkan data management akan melibatkan blockchain teknologi selagi kita bersedia untuk melaksanakan digital transformation untuk Web 3.0. Kalaulah kita boleh katakan internet Web 1.0 ni
Sekarang ni boleh kita katakan sebagai internet yang nak berarah. Kalau kita katakan internet yang sekarang ni, internet 1.0, blockchain boleh kita katakan internet 2.0, yang mana version baru internet yang data kita kawal, kita pegang, kita buat transaction, dan mana kita boleh menjanakan ekonomi berdasarkan data yang kita pegang sendiri. Data yang kita pegang, kita kawal. Contoh paling mudah, kalau internet yang awal, yang mana macam Facebook, Google, semua tu data yang kita buat transaksi tidak dapat kita pegang data tu. Misalnya kita punya data, kita punya maklumat kan. Tetapi kalau dalam blockchain, transaction data itu melibatkan encryption, decryption ataupun melibatkan kawalan kepada kita menggunakan data tu. Jadi saya mudahkan lagi ya. Saya mudahkan dalam satu page saja. Nanti tuan-tuan ataupun puan dekat sini akan belajar dengan lebih detail di masa akan datang. Bila kita kata blockchain, dia akan melibatkan blok tu data yang akan melibatkan number, version, ada timestamp. Maksud dia bila tarikh nak dihantar, masa dia ada nonce. Nonce ni macam dipanggil nombor-nombor atau macam mana, ada bahasa Melayu yang mudah nak terjemahkan, dipanggil hash ataupun satu bentuk yang biasanya numbers lah, yang 10111 tu untuk kita buat transaction. Lepas tu adanya data transaction yang melibatkan data yang telah di-encryptkan. Dan setiap blok ni pula, data ni pula akan ada dah diletakkan dalam blockchain, semua orang boleh tengok. Kan, dia distributed. Tetapi juga akan secured dengan kriptografik, immutable, dan perlunya ada verifikasi lah. Kalau dekat 3 tu, dia ada kriptografiknya elemen, ada elemen P2P ni, maksud dia ada elemen consensus verification, dan dia melibatkan game theory, melibatkan economic, tokenomics juga. Alright. Tak apa, tak faham tak apa tuan-tuan. Sebab itulah tuan-tuan kena belajar proses pemak untuk faham dengan lebih detail. Ayat mudahnya, kalau saya nak pergi mudahkan ayat blockchain ni, sebenarnya blockchain adalah public ledger. Okey, public ledger macam buku 55 kita ataupun WhatsApp kita semua tu, kita dah hantar pada Tuan Buhari, dah hantar pada Tuan Amir, Tuan Ada, Tuan Syazwan. Kalau boleh buka tak kamera kalau dalam keadaan yang selesa, yang buka aurat, tutup aurat semua boleh lah kot dah. Saya rasa lebih better kita nampak muka kan. Kalau boleh buka better lah. Betul tak? Itu masalah dunia online ni kan. Sebab apa? Kalau dekat kelas kita tak tutup muka, tak pakai pudah kan. Betul tak? Kalau kita datang fizikal, orang lelaki tak akan pakai pudah, tapi bila kelas online je semua tutup kamera. Kalau kelas saya nanti kita semua kena buka kamera, baru ada two way communication. Alright. Jadi bila kita ada blockchain ni, sebenarnya dia lah data yang kita transaksi. Quran adalah falsafah blockchain. Blockchain menggunakan Quran juga sebenarnya salah satu falsafah dalam blockchain Yang mana dalam Quran harus dah dikopi, telah disalin, telah dihafaz, nak tukar satu alif perkataan pun perlu mendapatkan persetujuan hafiz seluruh dunia. Betul tak? Itu salah satu. Buku 55, masuk dalam buku 55, macam misalnya kita hutang dekat restoran, dulu orang kampung dulu. Kalau hutang buku 55, Pak Ali saya hutang dengan Mr. Bukhari lah, dia ada restoran. Lepas tu Mr. Bukhari nak tukar maklumat saya hutang RM10 tu, maka dia boleh tukar lah sebab dia je yang pegang buku 55 tu. Makanya ada manipulasi kepada data. Dalam betul blockchain pula tidak boleh. Sebab bila dah masuk dalam buku 55 tu, ibaratkan buku 55 dikopi dan disebarkan ke seluruh Kuala Lumpur misalnya. Jadi tuan-tuan mungkin boleh padam, mungkin Mr. Bukhari boleh padam data log ataupun buku dia dekat ledger dia saja. Tapi tak boleh padam ledger telah disebarkan. Sama lah macam WhatsApp kan, bila dah blue tick, boleh padam dekat handphone kita saja. Tapi tak boleh padam dekat handphone lain, melainkan dia padam sendiri lah dekat handphone dia. Betul tak? Maknanya dah disebarkan. Itulah konsep dia, konsep mudah dia. Jadi dalam blockchain dia ada public, ada private. Orang kata, kalau gitu data kita tak selamat lah kan. Dia macam ni. Kalau data tadi pun Mr. Bukhari ada beritahu kan, macam Asia guna Hyperledger, malahan KKM untuk BXC pun gunakan Hyperledger. 3 nodes. Saya pun ada dialog dengan mereka kan. Hyperledger, cuma Hyperledger ni private lah, dia kawal. Dia kawal dalam sekitar dia. Misalnya saya buat satu blockchain data, saya, Mr. Bukhari, Mr. Amir, Syazwan semua tu, tetapi kita blockchainkan untuk kita saja. Kalau orang luar nak join, dia kena dapat permission. Dia kena dapat kebenaran. Itu private blockchain lah. Alright. Okey. Jadi blockchain ni tadi tu yang ada, kalau dari segi data sirkulasi banyak, data yang tuan-tuan kontrol kan, data dekat data tuan punya Excel dan sebagainya ke database yang biasa. Okay. Decentralized ni tadi
public blockchain, makanya tidak ada siapa yang boleh mengawal, disebarkan secara terbuka macam Bitcoin dan sebagainya, cryptocurrency semua tu public blockchain. Distributed macam Hyperledger lah, dikawal dan ada access control. Okay. Dan nodes ni penting sebagai satu bentuk macam public server lah untuk buat verifikasi pada data tu. Kalau dalam konteks public blockchain, dia ada mining. So ini antara yang tuan-tuan akan belajar nanti. Sebab dalam proses diploma ni, dia akan ada macam tadi Tuan Bohori ada bagi tahu, bahawanya kita adanya pertama pelajaran fundamental, modul 1, 2, 3 tu fundamental, bagi betul strong. Bila 4, 5, 6, 7 tu technical dan juga hands on. Bila 8, 9, 10 nanti akan adanya application lah. Application tu apa? Ataupun enterprise. Macam mana nak digunakan dalam industri masing-masing. Okey, itu yang menarik. Bila kita kata blockchain architecture ni, saya salah seorang blockchain architect dekat Malaysia ni. So dia melibatkan banyak layers bila kita nak buat adanya API integration. Kalau kita gunakan public blockchain, biasanya kita gunakan Solidity, Ethereum, adanya EVM. EVM ni macam konsep API ataupun macam mana kita deploy kepada database yang berbeza di antara organisasi. Ini semua akan dipelajari nanti. Seawal modul 1, modul 2 pun dah diberi pendedahan, kan? Modul 3, 4 dah start hands on belajar. Yang menarik, walaupun anda tidak ada basic programming, tapi still boleh belajar lah. So, ekosistem ataupun evolution blockchain ni besar, luas. Dia melibatkan software, platform, communication, protocol. Ni kalau kat technicalities lah. Okay? Adanya workforce involved, integration, ada melibatkan storage, CPU, memory, bila kita nak ada mining misalnya kan. Governance pun boleh digunakan untuk organisasi, boleh digunakan untuk business strategi, transformation tadi pun, workflow system, global scale transaction. Ini adalah ekosistem yang telah adanya evolusi, integrasi kepada pelbagai sistem karakter, dan inilah yang menjadikan kekuatan kepada, bila kita kata evolusi ni apa? Evolusi ni apa? Maksudnya perubahan secara berterusan dalam konteks digital transformation. Alright, ini keseluruhannya. Dan blockchain ni memang satu bentuk yang hype. Ketika awal-awal orang buat ICO, cryptocurrency tu banyak, ramai dah jadi scam pun dah banyak kan. Dan sekarang beyond cryptocurrencies, bukan sekadar untuk cryptocurrency tapi juga untuk digunakan dalam kehidupan organisasi politik. Nah, sekarang ni saya telah dipinta oleh beberapa parti politik bercakap mengenai blockchain. Kan, tak kisahlah mereka nak tunggang saya ke apa benda kan, dari segi aspek saya tak kisah pun. Yang penting saya dapat menyampaikan knowledge blockchain teknologi kepada policy makers kan. Orang politik ni dia akan jadi, mereka akan masuk parlimen. Jadi apa yang saya buat, saya jumpa semua orang, saya lobby semua orang, saya lobby semua bakal PM, parti politik, mungkin bakal menteri, saya jumpa semua orang ni. Ketika orang sibuk berkempen pilihan raya, saya sibuk berkempen blockchain kepada orang yang akan terlibat dalam pilihan raya. Itu yang saya buat sekarang lah bulan November ni. Itu gerak saraf yang saya buat. Begitu agresifnya sekarang ini. Sebab apa tuan-tuan? Kalau kita menggunakan blockchain, insya-Allah corruption akan dapat diatasi. Itu sebenarnya. Kalau tak, kita bercakap lah banyak pun pasal corruption tapi tak settle. Sebab at the end adalah teknologi yang akan mengawal. Kan orang boleh tipu, orang boleh gunakan ayat-ayat yang manis, tapi at the end siapa yang nak mengawal? Siapa yang nak monitor? Kalau menggunakan blockchain teknologi, guna dekat voting, guna dekat pilihan raya, guna dekat land title, kita boleh menyelesaikan banyak masalah berkaitan corruption ataupun data manipulasi. Okey? Contohnya kan, yang baru ni dekat Pulau Pinang berlakunya penipuan data, penipuan IC. Sebab apa? Data manipulasi oleh mereka yang berkuasa memegang data pendaftaran ataupun ID card. Dekat Penang dia dengan staf dia, orang yang hidup daripada China mainland menggunakan ID orang Cina yang matilah, orang Cina Malaysia yang telah meninggal, yang telah mati kan. Sebab apa? Dan IC tu bukan IC palsu IC yang telah ditukarkan data tu, IC yang ori kot. Kenapa kantoi? Kenapa ditangkap menggunakan IC yang orang yang dah mati tu? Sebab dia nak buat lesen mandu ataupun nak buat pasport tapi tak ada cakap bahasa Melayu. Jadi trigger lah. Baru tahu rupa-rupanya ada data manipulasi dekat IC dia. Sebab apa? Data tu centralized, dikawal oleh seorang saja ataupun satu organisasi saja. Kalau di blockchain kan semua boleh pantau secara serentak, real time, oleh pihak polis, immigration, oleh Mr. Bohori, oleh saya ke kan, oleh SPRM, tidak akan mudahnya berlakunya data manipulasi lah. Okey, blockchain progress telah meningkat daripada 1.0 bermula dengan digital currency, cryptocurrency. Kemudian dah mula pada 2.0 melibatkan asset management, asset tracking, data security, encryption.
Itu yang kami telah bangunkan sekarang ni. Saya sendiri telah bangunkan. Dan 3.0 berkaitan dengan smart contract, ada APIs, melibatkan trade finance, melibatkan insurance. Dan 4.0 nanti akan melibatkan IoT device, integration, akan melibatkan AI. Sebab apa? Akhirnya data management yang sangat clean dari blockchain nanti akan digunakan oleh AI untuk buat decision making. Itu akan ada melibatkan fasa-fasa evolusi ya, daripada blockchain 1.0 kepada 4.0. Jadi next generation akan menggunakan banyaklah nanti consensus algorithm lah, quantum computing semua ni kan, melibatkan, dan ratusan ribu sebenarnya projek yang telah dibangunkan di seluruh dunia berkaitan dengan blockchain. Boleh cek dekat GitHub. So kalau anda jadi developer, GitHub ni anda boleh cek. Nanti anda akan buat projek blockchain dan wajib menggunakan GitHub untuk sebagai profiling anda semua. Walaupun anda bukan programmer, akan diajar step by step. Jadi kita kena bersedia untuk perubahan di masa hadapan dari segi organisasi anda, dari segi fiat money kepada digital money. Nanti bank pun dah start gunakan cryptocurrency, CBDC pun akan berkembang, pun akan dipelajari nanti di professional diploma. Dalam accounting, taxation, dalam government, nanti ICO, IPO. Kita nak bangunkan property pun. Ada anak murid saya yang memang orang property, dia pun nak libatkan property dan juga blockchain untuk ICO, IPO. Macam mana ICO akan mengatasi IPO lah ataupun STO. ICO ni konsep crowdfunding macam IPO dalam dunia blockchain menggunakan cryptocurrencies. Ini akan dipelajari nanti. Apakah perubahan dalam change internet macam NFT, macam mana penggunaan IPFS, macam mana kita nak simpan NFT, macam mana kita nak, macam saya terlibat dengan Mak Kilau punya movie nanti kita nak akan blockchain kan dan sebagainya, NFT kan, dan pelbagai lagi lah technological opportunities lah, melibatkan quantum computing lah dan macam-macam lagi . Alright, dan ini adalah cycle mula-mula kita kena discovery kalau kita nak buat integration blockchain dalam bidang anda ataupun nanti anda nak terlibat sebagai blockchain architect, blockchain engineer. Kena ada discovery apa yang skill yang kita nak buat. Kita kena tahu apakah IT roadmap dia. Kemudian skop gerak kerja kita untuk key stakeholder, apakah customer, UI, UX. Kemudian kita akan create nodes, akan create API dan ada pilot test, kemudian kita akan monitoring lah. Ini kalau dalam konsep delivery cycle untuk projek-projek blockchain. Okey, sekarang terus direct seperti saya janjikan, saya ringkaskan. Apa ini yang penting? Apakah career yang boleh terbentuk, kita boleh bentuk setelah belajar blockchain? Ini dia. Banyak peluang-peluang di peringkat antarabangsa, competition masih lagi kurang, banyak exclusive work, kerja-kerja yang banyak, gaji yang lebih besar dan sebagainya. Kalau LinkedIn dah bagi tahu ini top 5, top 10, nombor 1 memerlukan blockchain skill memang sangat diperlukan. Kita ramai je student, first batch yang dapat kerja, dapat projek, dapat jadi speaker yang kita beri peluang kepada para pelajar kita nanti. Macam mana nak buat kalau nak macam mana nak jadi bentuk career path dalam dunia blockchain ni? Pertama knowledge lah kan, belajar dulu professional diploma ni, kemudian involve community, besar community Machine Academy, community yang saya ada melalui Crypto Valley Malaysia Association, dan platform-platform yang kita kena bentuk lah. Tuan-tuan akan diminta untuk buat platform juga nanti, buat token. Belajar untuk buat platform, belajar architecture dan perlu ada this kind of value knowledge, tahu basic fundamental, join community, how to communicate the value dalam blockchain solution anda, macam mana nak jadikan teknologi ataupun business perspektif yang betul, business model yang betul, macam mana nak gunakan different blockchain platform kan, dengan Hyperledger-nya lah, dengan 200 token, puluhan blockchain yang private-nya, yang public-nya, yang consortium-nya. Itu kena pelajari tu, sangat meluas sekarang. Dan ini gambar saya dah dulu ketika saya di Germany untuk belajar khas beberapa tahun yang lepas, 4-5 tahun lepas, belajar khas untuk belajar tentang Solidity di Frankfurt School of Finance Management dekat Germany. Kalau nak jadi macam saya, anda kena ada skill ni, T1, 2, 3, 4, 15 skill ni. Know how, kena tahu kartografi, kena faham Solidity, kena tahulah beberapa basic. Saya start dengan as a data analyst on the big data dulu. Kan? Lepas tu kena enroll lah certification program macam professional diploma. Ini ada 15 kalau nak jadi macam saya. Alright. Dan tambah lagi kena kurus, badan akan kurus secara automatiknya. Sebab tekanan dari segi pemikiran tu kan. Macam kita banyak berfikir, tak boleh tidur 9 jam kan. Saya harap Tuhan bagi saya kesihatan lah untuk terus menyumbang kepada agama, bangsa dan negara kan melalui blockchain ni. So ini yang saya terlibat Jadi bila anda jadi blockchain architect, anda mungkin akan dipanggil untuk terlibat dalam banyak projek blockchain saya lah. Ni baru 14 yang lama yang tak update. Saya dah 25 company sebenarnya. Dari segi business modelnya, dari segi marketingnya, dari segi teknologinya, saya bantu
Ada yang bayar guna token mereka, ada yang bayar guna USD dollar, ada yang bayar half-half saya punya kan. Ada yang nak free pun ada lah. Tapi kalau free saya dah tak ambil lah, free lah. Dulu boleh lah kan. Mula-mula sekarang tak adalah. At least bagi token dan juga USD dollar lah untuk saya punya kerja-kerja consultation. Saya pernah lah dapat dalam satu bulan tu 6 company, satu company bayar lebih kurang dalam 1000 USD. Kita bayarlah, kita bagilah advice dalam 8 jam sebulan kan. Sejam 8 jam kan, 8 jam seminggu. 8 jam kan. Lebih kurang dalam 30 hours, 20 hours itu kan. Untuk maksudnya dalam 4 hari dalam seminggu saya kena memberikan saya punya consultation kepada mereka lah. Ada yang invite saya pergi overseas. Sebab itulah bila saya terlibat dalam blockchain ni mengubah hidup saya dan saya harap mengubah hidup tuan-tuan juga di peringkat antarabangsa. Kita nak lahirkan ramai talent di peringkat antarabangsa. Tuan Bukhari, suara saya ni dengar aku sebab saya rasa macam cakap seorang lah. Mr. Bukhari. Mungkin Syazwan ataupun Khairul, Tuan Amir boleh dengar Boleh call suara tak? Boleh cakap yes, dengar. Saya risau sebab saya tak nampak gambar muka, tak nampak kan. Boleh nampak saya boleh nampak Saya pun tak pasti siapa yang terlibat dekat malam-malam ni. Saya kena cepat ni sebab saya nak tahu ni, saya kena cepat habiskan sebab saya nak terlibat, nak tahu siapa yang jadi calon lah. Calon malam ni dah isytihar ni yang di peringkat BN pula kan. Jadi mungkinlah kan keluar nama saya ke kan. Doa-doa lah, tapi tak, mustahil lah, saya akan tolak lah kalau nama saya keluar. Okey, sebab saya nak kumpulkan parti blockchain teknologi, insya-Allah. Doa-doakan. Alright, ini pelibatan saya di seluruh dunia Lebih 22 hampir 25 buah negara saya terlibat. Ini sebahagian saja dalam event. Insya-Allah patutnya bulan ni saya ke Saudi, saya tangguh ke bulan depan. Hujung bulan ni ke London. Bercakap di London dan juga di Saudi. Dan seterusnya tahun depan straight away lah, setiap bulan lah saya akan terbang kembali lah seperti biasa macam Superman, bercakap mengenai blockchain, research, R&D. Saya lebih banyak dekat overseas tuan-tuan daripada dekat Malaysia sebenarnya. Orang Malaysia mungkin tak kenal saya pun, tak kisah pun, tak ingat muka saya pun, tak merulik pun kan. Tapi insya-Allah lah kalau dekat luar negara tu adalah nama saya dikenali di peringkat blockchain ekosistem. Tapi insya-Allah alhamdulillah lah disebabkan profesional diploma ni, anak-anak murid, student saya telah berkembang, telah menjadi buka company, telah buat macam-macam movement blockchain. Alhamdulillah lah, dah ada sikit nama dekat Malaysia ni. Alhamdulillah. Alright. Ini buku yang saya telah terbitkan, buku lama. Saya akan ada nanti version baru dan akan diberikan kepada tuan-tuan nanti setelah dalam kelas nanti sebagai buku teks. Ini demand dalam blockchain, ini gaji-gaji besar ni. Cuba bayangkan kalau dekat US at least 100k setahun. Ini bukan sebulan, setahun lah. Maknanya dalam 10,000 ke 40,000 ringgit sebulan. 20,000 ringgit per sebulan gaji blockchain architect, blockchain developer salaries lah. Berdasarkan pengalaman anda, itu basic je kalau dapat. Kita pernah bayar gaji blockchain developer 5,000 USD Itu untuk senior. Senior minta junior minta 2,000 USD. Itu junior kot blockchain developer. Alright. Okey, ini antara kejaya-kejaya Bukan kalau anda bukannya developer, coder, bukannya programmer, anda boleh jadi community manager. Dah ada 2 anak anak murid student saya yang saya telah involvekan dalam block tech saya, movement. Nama dia Captain Amli bekas askar IT, dan saya dah ambil dia dan saya bagi dia kerja jadi our project manager dan project manager kita. Untuk projek saya tu dan juga membantu saya untuk menggerakkan community 2 orang. Seorang lagi nama dia Khalid. Itu tak belajar lagi tu, baru modul 6. Yang first batch, yang tu first third batch. First batch dah ada kerja dekat company overseas. Nampak tak cepatnya? Kalau anda betul-betul cekap, anda boleh pergi di community manager. Tahun depan kita banyak buat event-event blockchain tech. Tuan-tuan kena involve. Sepanjang 10 bulan dalam pembelajaran ni, tuan-tuan akan dilibatkan dengan event-event aktiviti untuk membentuk profiling anda semua. Event tu kita buat secara event dialog, event-event kecil online, event-event fizikal yang saya buat block tech misalnya, kita akan bangunkan nanti bersama. Full stack program developer lebih besar lah, dia programmer dan juga engineer ataupun developer. Full stack developer ni di power sebab dia akan buat API, dia tahu ada programming languages. Kalau developer saja dia mungkin fokus pada solidity lah. Kecil sikit tapi still besar sebab nilai dia USD dollar setahun. Bagilah pada 12 bulan tu. Okey, ni standard. Alright, maknanya dalam anggaran dalam Indonesia tu dalam 20,000 ke 40,000 anda boleh demand. Tapi di company overseas lah. Company Malaysia susah sikit nak dapat besar. Mungkin dapat dalam 10k, 8k dalam antara 6 to 5 to 10k tu anda boleh minta. Okey, 5 ke 10k tu anda boleh dapat. Ataupun mungkin lebih lah kalau anda pandai negotiate dengan anda punya kelebihan. Alright. Okey, tapi jangan pula nanti ada juga anak murid yang nakal-nakal ni kan.
Mr. Effendi, bagilah kami kerja kan. Alamak, saya tidak bertanggungjawab untuk bagi anda kerja. Sebab apa? Itu bergantung kepada anda punya skill, anda punya pengalaman, tak? Sebab ini pintu untuk buka ruang peluang tu. Tapi janganlah orang kata apa, burdenkan saya dengan tanggungjawab untuk bagi kerja pula kan. Sebab anda dah keluar duit untuk belajar, takkan saya pula nak kena cari kerja untuk anda kan. Anda kena betul-betul rapat dengan saya, rapat dengan Mr. Buhari, involve, berikan kesungguhan, datang kelas. Kalau suruh buka kamera kan. Nampak kita nak bicara kan. Saya memang ada anak student saya, kalau dalam kelas saya suruh buka. Dan dia buka kamera dia nampak semua. Maka saya tahu kalau dalam kelas belajar secara online ni, tengah korek hidung ke, tengah main PS ke, tengah tengok bola ke kan. Jadi saya macam tu. Saya memang berikan, benda tu penting bagi saya untuk saya melihat kesungguhan student saya dalam kelas tu. Dan yang bagus saya ambil terus. Malah saya boleh invest juga dalam projek-projek. Macam Khalid, saya invest projek dia untuk blockchain projek dia. Itu saya sendiri lah secara personal. Alright, seterusnya. Ini antara company besar yang memang nak blockchain developer lah. Anda boleh check Google je. Anda check Google dekat dalam ini top company yang memang dah ada. DHL menawarkan 10 ke 20 ribu sebulan gaji untuk blockchain developer. Malaysia punya Kasar Berjaya. Itu contoh yang anda semua boleh tengok. Saya nak bagi anda semangat ni supaya anda nampak peluang besar sebenarnya. Alright. Dan ini boleh check dekat sini. Dekat mana cari blockchain developer jobs ni, tuan-tuan boleh cari dekat sini. Okey, dah nampak seorang gambar. Okey, ini nampak kesungguhan tu. Saya bila dapat muka ni pun saya dapat ada aura sampai, roh sampai kan. Kalau gelap tu robot ke kan, jin ke kan. Ni betul manusia lah. Tuan Ahmad Faisal. Okey, terima kasih Tuan Ahmad Faisal. Alright, nanti kita bergambar ramai-ramai standby Boleh yang mungkin tengah pakai yang tak ada pakaian ke apa ke, boleh make up sikit, nanti kita nak gambar ramai-ramai lepas ni. Alright. You tengok dekat sini ini yang kita boleh start career, bukan sekadar untuk bekerja dengan orang, malah anda boleh buat startup anda sendiri untuk backbone of the business. Nah, kita boleh bangunkan banyak projek berdasarkan data manipulation untuk kita counter data storage, untuk voting, untuk financial, untuk supply chain. Dan ini benda-benda kita bangunkan. Dan ini antara momen saya lah, disebabkan blockchain ubah hidup saya. Saya bertemu dengan pengasas World Blockchain Forum, lalu BF ni. Ini orang Yahudi tapi warga negara Belanda. So dia dijemput kat negara Arab. Projek Ethereum start dekat event dia dekat Florida, Mamat ni. Okey, yang pakai spek macam muka Superman tu. Yang ni projek blockchain juga, dia pernah jadi top 10, digunakan Ethereum base, billionaire lah, baru 30 tahun. Ni projek saya ketika saya kalahkan projek PhD yang lain dalam Swiss Innovation Challenge tahun 2018, wakil Malaysia Johan, dan kemudian masa tu dekat Musti Timbalan Menteri Musti yang bagi saya reward hadiah, dan saya bawa ke Switzerland dan Datuk Abu Bakar Tan Sri Abu Bakar, kami jadi speaker dia bersama-sama lah. Saya buat advice dia beberapa keadaan dalam berkaitan dengan blockchain dan sebagainya Dan yang tengah tu penting, tu kawan baik saya, nama dia Mr. Vitalik Buterin. Anda kaji siapa Vitalik Buterin ni, saya tak nak beritahu siapa. Tapi Vitalik Buterin dulunya asalnya worth project dia tu bernilai 10 million USD je. Ketika saya jumpa tahun 2017, ujung tahun 2016. Bukan 2017. Kemudian sekarang harga platform dia tu dah almost trillion USD lah, jatuh sikit. Dan dia at least ada 30%. Muda lagi, baru 26 tahun umur dia. Penulis buku ni penting. Nanti saya akan hadiahkan buku ni, Blockchain Revolution. Kalau tuan-tuan enroll dan masuk dekat kelas pertama lah nanti modul 1 saya akan hadiahkan buku Blockchain Revolution ni. Ni buku teks kita nanti, Blockchain Revolution ni. Ini Don Tapscott. Bukan, nama dia Don Tapscott bapak dia. Don Tapscott ni. Alex Tapscott. Yes, sorry lah, lepas kena COVID tu saya kena saya kena brain fog sikit lah. Alex Tapscott ni dia lawyer, orang Canadian. Dia cuba nak bawa blockchain fintech atau cryptocurrency ni sebagai satu bentuk macam Canadian Stock Exchange. Dia pernah usulkan benda tu lah. Dia beritahu kat saya. Dan kita pernah berkolaborasi untuk Azai Market, bawa dia bercakap kan. Tapi dia bukan programmer pun. Saya dah bagi tahu pun Tuan Bukhari panggil dia malam ni kan. Tapi nak panggil dia malam ni, dia minta charge 10,000 USD per hour dengan tiket flight first class dan juga hotel 6 bintang. Itu kalau nak dia bercakap lah. Tapi saya rasa dia dengan saya, cuma dia bezanya dia lebih tinggi saya je. Dia 180, saya 172. Padahal saya dah tinggi pun dah nampak rendah depan dia. Dia tinggi, mata biru, orang putih lah. Itu je lah kan. Kita tulis buku sama-sama. Saya rasa saya better than him lah. Harap-harap boleh jadi lebih kaya daripada dia. InsyaAllah, amin. Baik, minta doa semua. Alright. Dan dekat Malaysia, ini dia kita punya blockchain, kita involve. Saya selaku Presiden Crypto Valley Malaysia, Tuan Bukhari selaku Sekjen, Sekretari Jeneral lah. Ni adalah NGO je, NGO Tech je. Kita ada company masing-masing.
NGO tech, non-profit, kita membawa usul-usul kepada kerajaan supaya menjadikan blockchain ini sebagai satu benda yang standard. Yang saya involve juga dalam ISO, ISO untuk TC 377 untuk blockchain dan sebagainya. Dan alhamdulillah lah telah diisytiharkan sebagai National 4IR Policy, yang mana blockchain adalah terlibat sebagai 5 foundational technologies dalam National 4IR. Mesti. Tengok sini apa yang support: education, agriculture, manufacturing, transportation, healthcare, tourism. Ini semua memerlukan 10 key factor sectors lah. Dan sekarang saya tengah lobby ni, kalau tuan-tuan ada connection dengan orang politik, lobby je pasal blockchain. Bagi tahu dia, mungkin dia kerja menteri, jumpa semua orang politik sebelum pilihan raya ni. Okey, tapi bawa MIMOS lah yang bukan cryptocurrencies lah untuk National 4IR ni. Kalau untuk cryptocurrencies, payment melibatkan bank negara. Kalau trading, macam crypto trading semua tu di bawah SC. Kena faham bila melibatkan trading activities, melibatkan SC untuk digital asset. Dan digital asset ni telah ada clear regulation sejak tahun 2020. Dah 2 tahun dah pun, 3 tahun, dah 2 tahun. Dah ada digital asset guidelines sebagai kita boleh dapatkan sebagai digital asset. Tidak boleh digunakan di 7E lah sebagai merchant, tapi boleh digunakan oleh 4 exchanges ni. Dia macam bank untuk buat transaksi, boleh beli gunakan Luno ke, MS Global ke, Synergy ke, Tokenize. Dah ada 9 lah cryptocurrencies yang boleh digunakan. Pergi kat Luno, ada 9 lah, termasuk Bitcoin, Ethereum, Dash, Cardano ke, Solana sebenarnya, Ripple alright. Okey. Ini antara transaction yang dibuat oleh 12 billion. Dia proses transaction tu pada zaman waktu PKP tu. Nampak tak? Ini dah besar, tapi lagi besar Binance lah. Binance transaction 1 hari, tapi Luno setahun. Okey. Dan tengok dekat sini siapa yang menggunakan kripto ni untuk investment, trading, gunakan untuk cryptocurrency sending, payment 2% sajalah sebab okey, nampak tak sekarang ni dah ada 9, 1, 2, 3 Ripple, Bitcoin dah ada penambahan dah, baru saja ditambah lagi 4 di kripto yang boleh dibuatkan untuk transaksi dan boleh digunakan untuk manufacturing, engineering, healthcare, IT dan sebagainya lah. Bukan semata-mata pengguna pula banyak background lah. Almost 1 million pengguna maknanya tak ramai lagi tau kesedaran kepada blockchain. Itu pun ramai kepada cryptocurrency lah tuan-tuan. Ini ekosistem kita BlockTech pertama tahun lepas sempena event cyber security. Tahun kedua dah buat bulan lepas, dan tahun depan kita akan buat lebih besar lagi. Kita nak panggil Perdana Menteri, kita nak panggil Menteri Musti. Saya akan buat benda sama-sama jadi untuk tahun depan pula lebih besar lagi. Dan kita akan ada siri-siri pula BlockTech di Saudi online, secara online 3 kuartal, BlockTech di Jakarta, BlockTech di Malaysia. Saudi, Jakarta dengan Malaysia, dan mungkin Vietnam dah minta untuk buat. Itu yang saya akan buat, dan mungkin saya akan libatkan tuan-tuan nanti kalau dah jadi student, dah pandai, dah mahir, untuk mungkin dekat community manager ke, developer ke, untuk terlibat dalam BlockTech punya ekosistem. Ini yang tahun lepas, ni tahun ni punya para speaker. Tahun ni lebih besar lagi, lebih kita buat fizikal tahun ni. Ada 12 negara, tahun lepas 8 negara, tahun ni 12 negara. Inilah sebahagian lah peserta yang sempat bergambar dan juga speaker yang dekat atas stage tu. Okay. Alright. Saya buat nombor 3 maksud dia Web 3.0. Alright. Okay, ini kita punya movement ekosistem kita di Malaysia, yang mana kita menggerakkan Crypto Valley Malaysia Association, ditubuhkan pada tahun 2018. Nama susah nak dapat, dindong, akhirnya bagilah sebab dia orang salah faham. Dia orang ingat kripto ni cryptocurrency. Tidak. Kripto ni adalah cryptographic valley sebenarnya. Kriptografik, yang mana kriptografi ini digunakan untuk cryptocurrencies, blockchain, security dan sebagainya. Okey. Inilah founders yang asal lah dalam ROS tu awalnya. Okey, apa kita buat untuk blockchain kriptografi, DLT, kita buat community building, kita bantu SME, MNC yang involved dalam blockchain, dan kita nak tubuhkan unicorn. Kerana Crypto Valley yang pertama adalah di Switzerland, ditubuhkan pada tahun 2016, mereka telah melahirkan 10 unicorn. Antaranya Cardano, Solana, Ethereum daripada mereka. Dia orang start announce dekat mereka punya movement. Dan saya yakin Crypto Valley Malaysia yang kedua di dunia, yang pertama di Asia akan menjadi besar daripada itu. Kerana kita di Asia, kita lebih banyak lagi peluang-peluang yang lebih besar untuk kita bangunkan. Sebab campur Japan, campur China, campur India.
Dan ini dululah yang lamanya report lah kan. Malaysia ketinggalan. Ini antara tim Crypto Valley Malaysia lah. Dulu punya, lama punya lah. Yang update boleh check dekat cryptovalley.my. Ini aktiviti yang kita bangun, bertemu dengan banyak orang government, MDEC lah, KBI, MIMOS, Academy Science Malaysia. Kita buat lawatan, pertemuan dan sebagainya. Kita buat pertemuan dan sebagainya, melibatkan education, MICE, media, solution, CSR. Nampak tak kat sini? Ini semuanya yang kita dah buat movement Dan ini aktiviti yang kita buat. Pertama sekali announcement ketika itu dah daftar, terus kita announcekan dekat CVM forum yang pertama sekali dekat Hotel Aloft dekat Care Center tu 2018. Masa 8.30 PM 20 Jun, saya ingat lagi, ini dah hari pertama kita announcekan. Masa hari lahir kita lah. Kemudian kita pergi kat Singapura pula. Next month-nya tubuhkan pula Crypto Valley Singapura. Dari Malaysia tubuhkan Singapura, dan Singapura powerful lah. Singapura fokus kepada cryptocurrencies dan meletup-letup, dan kita panggil founder-founder dekat projek kat sana. Saya terlibat jadi moderator. Orang putih ramai kat sana. Duit banyak dekat cryptocurrency kat Singapura. Kita lebih pada blockchain development lah. Sebab masa tu grey area kan cryptocurrencies. Dan ini kita nak bangunkan dekat peringkat dunia lah. Malaysia, Singapura dah ada, Indonesia dah ada, Brunei pun dah ada sebenarnya, Filipina, Thailand dan Vietnam, dan sebenarnya kita kembangkan ke seluruh dunia insya-Allah. Okay, conclusion dia, kita perlu buat kalau anda dah menulis tentang blockchain, dah jadi blockchain architect, kita kena framework ni kita kena harmonizekan, government, agensi, swasta, private, individu, education between industries, lepas tu kita collaboration dengan banyak sectors, dan kena proof kepada public benefit bahawa benda ni sangat bermanfaat untuk kehidupan kita. Dan saya orang hijau yang mana saya pun sedang buat PhD di MSU. Saya orang yang ada di universiti dan ada di industri. Orang hijau lah, menggabungkan dua aspek lah. Maknanya orang industri dan universiti. Dan anda please enroll untuk professional diploma ni in blockchain technology engineering ni. Dan ini boleh tadi tuan dah bagi tahu, tuan boleh bagi tahu 1, 2, 3 ni fundamental ni, very strong, fundamental kepada blockchain. Okey, saya involve secara direct kat sini, modul sini, dan nanti 4, 5, 6, 7 dekat hands on application, 8, 9, 10 adoption punya ataupun enterprise integration blockchain. Alright, itu yang akan anda belajar. Cukup lengkap. Ini para speaker kita ataupun trainers kita daripada overseas ada, dan juga pihak universiti. Oh, Tuan Samir. Thank you Tuan Samir. Thank you for attending this preview Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Mr. Samir, thank you for joining us. Mr. Samir ni very far from, I think from Saudi Arabia, right? Mr. Samir? Sorry Mr. Samir, I think hopefully you can understand my because I thought all semuanya orang bercakap Melayu. I think Mr. Samir you can understand Malay language, right? Okay, jadi kita ada guest lecture overseas, dan boleh contact saya, hubungi saya, nak tanya lebih lanjut, nak join projek blockchain dan Crypto Valley. Yang penting apa saja berkaitan dengan modul nanti boleh tanya detail lah pada saya. Saya Mr. Bukhari, dan juga boleh hubungi saya lah. Boleh WhatsApp saya. Okeylah, kalau nak buku, saya ada beberapa buku yang saya akan hadiahkan, tapi tuan-tuan kena hubungi saya lah. Kalau nak buku blockchain revolution saya boleh bagi awal, tapi daftar dulu. Ataupun tak apalah, kalau nak tahu lebih lanjut, mungkinlah saya boleh hadiahkanlah buku tu, beberapa buku tentang blockchain. Boleh scan slide dan juga tentang blockchain, dan juga boleh WhatsApp saya lah kalau nak buku blockchain revolution tu. Perkenalkan diri daripada preview ni. Itu saja dari saya. Terima kasih buat semua. Mungkin ada Q&A ke, nak tanya ke sebelum saya nak undur diri. Saya nak kena involve, nak tahu ni siapa ni calon-calon daripada parti BN pula. Kan, supaya kita boleh lobby cepat lah. Supaya kita boleh lobby cepat. Terbaik. Dia nak ajak minum kopi kot. Orang adalah orang BM yang saya rasa mungkin akan jadi menteri sains ke kan. Kita kena awal lobby lah. Betul. Okay. Tuan Effendi ni dia adalah pendakwah teknologi. So dia masuk cerita pasal IoT pun ada, blockchain pun ada, tapi sekarang dia memang fokus on blockchain lah. Saya baru ni kan hari ni ke yang apa bersama Parti PAS kan? Dah lepas dah. Dah lepas. Dah lepas. Parti PAS jemput saya bercakap mengenai IoT lah. IoT. Saya juga bercakap mengenai 4.0 sebenarnya. Bukan sekadar blockchain, juga mengenai 4.0 integration. Macam mana kita ada readiness untuk blockchain. Dan juga dalam 4.0 lah. Baru-baru ni kita bercakap mengenai 4.0 kepada teknikal orang Iran. Seramai 300 orang. 4 sesi. Nak dekat 1,000 orang lah kalau 4 sesi kan. Itu tentang 4.0.
untuk manufacturing, steel manufacturing tu. Mereka ni orang engineer. Macam mana saya bercakap dengan engineer? Mereka ni engineer. Iran ni negara yang powerful engineering tau. Sebenarnya mereka boleh berdiri sendiri tanpa bergantung kepada teknologi orang lain. Dan saya bercakap 4.0 dengan orang ni memang penat lah nak menjawab soalan orang yang powerful lah. Saya ada sekali tu soalan dah menjadi pendapat, dia pula jadi second penceramah dekat saya kan. Saya layan je lah kan. Itu orang Iran yang saya dah involve untuk 4.0. Okey, ada soalan? Alright. Ada soalan ke untuk Tuan Effendi? Kalau ada boleh. Saya ni boleh tentang blockchain ke kan? Come on tuan, saya nak, ini adalah bakal-bakal. Mr. Samir, do you have any question? Thank you Mr. Samir for attending this preview. My old friend Mr. Samir with Mr. Zairul kan? Mr. Zairul ada? Okey. Saya rasa ada kan? Kalau kita ada apa-apa, saya over to you back. Okay, thank you. Thank you, Cik Fendi. Okay, terima kasih. Terima kasih Tuan Fendi. Alright, terima kasih. Ya. Alright. Sorry. Then penjelasan yang panjang lebar. Ahmad Faisal Razali, is it late to join? No, you can join. Tak ada masalah. Minute want to join the diploma. Diploma is actually we open for December intake. Right. Okay. Just now, Mr. Effendi is our principal, and dia akan monitor from module 1 until the last module, the overall perjalanan, and also dia akan ajar modul 1 dan half of modul 2. Saya akan ajar the first part of modul 2. And banyak lagi kita kumpulkan actually banyak lecturer and dalam diploma blockchain ni. Okay, sebelum saya go to the conclusion, saya nak invite Tuan Khairul Nazim, our group CEO, and untuk cerita serba sedikit tentang blockchain dan apa potensi yang ada dekat dalam teknologi blockchain. Jadi kita jemput Tuan Khairul. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih Tuan Moderator Encik Buhari. Terima kasih juga kepada Tuan Effendi sebentar tadi. Both Tuan Buhari dan Tuan Effendi telah memberikan satu presentation yang bagi saya sangat komprehensif, sangat mantap, sangat jitu, padu dan penuh dengan info yang banyak. Okay. Saya tak akan bercerita panjang tentang blockchain dan sebagainya sebabnya bagi saya itu terlalu berat untuk tuan-tuan semua hadam pada malam ni. Alright, so saya rasa most of the information telah diterangkan oleh Tuan Buhari dan juga Tuan Effendi, especially Tuan Effendi sebentar tadi. Banyak yang telah diceritakan dan banyak yang telah dikongsikan. Okey, buat pengetahuan tuan-tuan semua, tuan-tuan semua sangat bertuah kerana dapat penerangan dan juga perkongsian secara terus daripada Tuan Effendi sendiri. Okay, Tuan Effendi adalah merupakan salah seorang yang saya boleh katakan tokoh ataupun ikon dalam dunia blockchain tanah air kita, yang mana beliau bukan hanya memberikan perkongsian ceramah hanya di Malaysia tetapi juga di seluruh dunia. Okay, beliau sendiri memang pengalaman luas dari segi perkongsian bagaimana. Kelebihan utama Tuan Effendi adalah berkaitan dengan blockchain architect. Blockchain architect ini ialah someone yang boleh design the system. Bagaimana untuk kita design the structure of the database untuk kita develop sesuatu solution menggunakan blockchain punya solution back end adalah menggunakan blockchain punya architecture. Okay, itu adalah kepakaran Tuan Effendi. Bagi kami pula, saya dan Tuan Buhari, kami adalah lebih kepada back end. Kami adalah lebih kepada bahagian pembangunan sistem dan juga kerja-kerja di belakang tabir yang mana untuk kita develop sesuatu sistem itu. Bagaimanakah, apakah jenis language yang kita perlu gunakan setelah didesain oleh Tuan Effendi punya team di depan. Okay. Jadi apa yang saya nak beritahu dekat sini adalah sebenarnya adalah kami bukan yang jenis memberikan ilmu, bagi tahu
berdasarkan teori semata-mata. Kami adalah someone yang memang sudah berada dalam industri ini. Dah masuk lebih, saya rasa Tuan Effendi sini saya rasa dah almost 10 tahun. Kami sudah hampir 7 tahun. Masuk tahun yang dah masuk 2023 ni. Okey, dan kita memang someone yang macam yang Tuan Buhari ada sebutkan, kita bermula dengan kita sendiri buka kita punya exchange sendiri. Dan kami sendiri adalah antara pelabur, trader di dalam dunia cryptocurrency. Dan kita sendiri sudah bangunkan beberapa sistem yang menggunakan blockchain punya arkitek. Dan kita tahu apa yang diperlukan oleh pasaran dan juga industri dengan menggunakan blockchain punya architecture. Okey, so jadi sekarang ni apa yang kita nak bagi tahu adalah apa sahaja pengalaman yang kami ada, apa sahaja solution yang kita dah bagikan sebelum ini, semuanya itu kami kumpulkan untuk buat satu modul yang komprehensif. Satu modul yang mudah untuk tuan-tuan semua hadam dan juga kita berkolaborasi dengan universiti tempatan. Dan buat pengetahuan tuan-tuan semua, ini adalah program pertama di Malaysia yang mana kita menyusun satu program yang sangat komprehensif, very well structured, yang juga dijadikan rujukan oleh kebanyakan industri ataupun kebanyakan institusi pendidikan yang lain di Malaysia. Okay, we are the first one yang come out dengan program diploma profesional yang menggabungkan modul lengkap bagaimana untuk menjadi solution blockchain architect ataupun untuk menjadi blockchain programmer. Okey? Apa sahaja, terlalu luas skop yang anda boleh terokai menggunakan modul-modul yang kami ajar dalam program diploma blockchain professional bersama dengan Universiti Malaysia Pahang. Okey? So jadi apa yang saya nak bagi tahu dekat sini, ini adalah satu peluang yang jarang-jarang ada, sangat-sangat sukar, sangat-sangat kurang ada. Okey? Dan you are learning from the best. Kita kumpulkan blockchain expert yang memang berada di dalam bidang itu mengikut tajuk yang telah kita susun. Okey? You akan belajar fundamentals, you akan belajar bagaimana untuk build you punya own coin, you akan belajar tentang NFT, metaverse, you akan belajar tentang bagaimana untuk create satu projek sendiri daripada program kita ini sendiri. Okey? Dan kita sudah ada batch pertama kita akan naik graduasi pada minggu hadapan di Universiti Malaysia Pahang, dan daripada pelajar yang naik ini ada yang sudah mendapat tawaran bekerja di syarikat-syarikat blockchain yang terkemuka dan dibayar di dalam US dollar, bukan dibayar dalam ringgit Malaysia. Okey, saya ulang balik, dibayar di dalam US dollar, bukan dibayar dalam ringgit Malaysia. Ini adalah antara perkara yang boleh menjadi satu batu loncatan untuk tuan-tuan sekiranya menyertai program kita yang akan kita buat pengambilan yang ke batch kelima Tuan Buhari batch kelima Batch yang ke-6. Oh, batch yang ke-6, sorry. Batch yang ke-6. Sorry, batch yang ke-6. Pengambilan Disember 2022. Pengambilan yang terakhir kita pada tahun ini. Okey. Jujur saya nak bagi tahu adalah kita selalu bercerita bahawa okey, kita boleh beli apa sahaja dengan wang, kita boleh beli apa sahaja dengan kuasa, tetapi kita boleh beli apa sahaja sekiranya kita ada kenalan dan networking. Tetapi ada satu perkara, satu benda yang sekiranya tuan-tuan ada yang akan menjadi kekal sampai bila-bila, yang akan menaikkan value, yang akan menaikkan credibility dan juga kepercayaan orang ramai terhadap tuan. Apakah perkara itu? Bukan wang, bukan networking, bukan kuasa, bukan apa, tetapi adalah ilmu. Ilmu, sekiranya tuan-tuan, ada tu Amir Haris Nawawi menjawab knowledge, tepat sekali. Knowledge adalah perkara yang akan bertahan 1000 tahun lagi, tetapi kuasa akan tamat apabila anda sudah tidak diperlukan lagi, apabila anda sudah tidak ada tenaga dan tidak ada stamina. Wang sekejap je habis, hari ni masuk, esok dah habis. Tetapi ilmu akan kekal sampai bila-bila. Dan ilmu ini juga adalah sesuatu yang kita katakan sebagai pahala yang berterusan. Tuan-tuan ada ilmu, tuan-tuan sampaikan dekat orang lain. Selagi orang itu mengamalkan ilmu yang tuan-tuan berikan, selagi itulah pahala akan berterusan. Ilmu tidak akan hilang selagi
kita amalkan dan selagi kita kongsikan. Dan ini yang saya nak beritahu bahawa ilmu dalam blockchain teknologi adalah satu ilmu yang sangat rare. Sangat-sangat kurang orang yang menguasainya di Malaysia. Okey, sangat-sangat kurang orang yang menguasainya di Malaysia. Tetapi jangan bimbang. Kita ada ilmu itu, kita ada modul itu, kita ada teknologi itu. Dan sekarang ini adalah kita tawarkan, kita tahu tuan-tuan memang target market kita adalah mereka yang sudah bekerja, yang ada pengalaman. Kita tak target orang-orang yang baru grad SPM, tak nak. Kita nak someone yang sudah bekerja, yang ada pengalaman, yang boleh amalkan ilmu kita ini supaya boleh bawa to the next level. Okay, yang boleh bawa to the next level. Dan kita percaya tuan-tuan yang hadir pada malam ini adalah someone yang berpotensi besar, yang boleh kita bawa, yang boleh kita kenalkan kepada network yang kita ada untuk menjadi seorang blockchain architect ataupun blockchain solution provider, ataupun kalau advance lagi mungkin boleh jadi blockchain programmer. Okay, sebab apa? Percayalah cakap saya, beri masa kami 10 bulan. Beri masa 10 bulan bersama dengan kita. Apa sahaja yuran masa yang telah tuan-tuan invest dalam masa 10 bulan ni, saya berani jamin kita boleh dapat pulangan lebih daripada itu. Mungkin boleh pergi 3 kali ganda, mungkin boleh pergi 2 kali ganda, ataupun mungkin boleh pergi 10 kali ganda. Impactnya mungkin kadang-kadang bukan daripada segi wang ringgit, tetapi impactnya mungkin kadang-kadang daripada segi masa. Tuan-tuan akan dapat masa yang lebih apabila jadi sebagai seorang freelancer blockchain architect, ataupun mungkin tuan-tuan akan dikenal akan diberikan sebagai peluang untuk berucap, untuk bagi seminar, untuk bagi perkongsian kepada syarikat-syarikat di luar sana. Ada soalan? Jika bekerja and mungkin ada pergi site, boleh ke join? Boleh, jangan bimbang. Program kita dibuat secara online 100%. Okay? Online secara 100%. Dan kita ada rakaman lagi dalam kita punya program ni. Kalau tak sempat masuk masa kita punya program, boleh tengok balik rakaman dan boleh contact balik kita punya lecturer dan juga rakan-rakan yang sama, ataupun boleh contact dengan kita punya pengurus pembelajaran kita yang akan sentiasa available untuk berkongsi dengan material-material yang boleh membantu tuan-tuan punya pembelajaran sepanjang 10 bulan ini. Dan sekarang kita dah ada komuniti kita sendiri, komuniti blockchain diploma graduates. Okay, dan komuniti ini kita baru buat perjumpaan yang pertama, I think 2 bulan lepas kot, 2 bulan lepas kita buat perjumpaan yang pertama, dan kita sendiri sangat-sangat terkejut melihat betapa advance-nya mereka ini yang dah mula berbincang sesama mereka yang untuk buat satu projek perubahan yang besar. Ada yang dah buat projek yang ini, ada yang dah buat projek yang ini, dan ada yang tengah rangka satu program yang jauh lebih besar yang kami pun tidak pernah terfikir sebelum ini, menggunakan solution blockchain. Okey, mereka ni semua adalah orang-orang yang biasa. Bukan profesor, bukan anak datuk, bukan anak Tan Sri, bukanlah memiliki syarikat yang besar. Mereka adalah orang-orang yang biasa. Okey, yang bekerja 9 sampai 5 setiap hari, pergi kerja setiap hari apa semua, tetapi mereka ini mempunyai ideas, mempunyai keinginan, mempunyai apa orang cakap sifat mempunyai perasaan ingin memajukan diri sendiri dan juga dia punya society. Mereka join kita punya program diploma blockchain in engineering ini, dan mereka create community sendiri dan menghasilkan satu solution yang boleh bagi impact kepada society mereka. Saya sangat-sangat kagum dan sangat-sangat puji kita punya graduate sebelum ini. Dan itulah harapan kami bila kami mula buat program diploma blockchain ini, adalah kita nak menghasilkan community yang boleh hasilkan solution yang melangkaui zaman. Kita nak advance daripada apa yang ada. Kita tak nak cerita lagi dah pasal build mobile apps. Kita tak nak cerita lagi dah pasal buat construction biasa, bancuh simen, buat ID. No. We are going towards that. Kita akan pergi lebih daripada tu. Benda tu dah ramai orang buat. Kenapa kita nak buat lagi benda yang orang memang dah tahu nak buat dengan apa kan? Kita buat something yang kita perlukan. Kita buat something yang orang lain tak pernah tahu. Dan barulah dekat situ orang akan tahu. Okay. Tuan Ahmad Faisal Razali adalah someone yang advance. Kau nak tahu pasal blockchain, kau tanyalah Encik Amir Harish Nawawi.
Kau nak tanya pasal apa kau nak buat satu solution baru, call lah tu Abang Muhammad Fauzi. Okay. Tanyalah mereka ni dah ada sertifikat. Dan kelebihan kita adalah kita dah ada sertifikat daripada UMP. Okay, Universiti Malaysia Pahang. Okay, universiti yang top 5 di Malaysia. Okay, so nasihat saya adalah kita akan buat pengambilan pada bulan Disember. Dan boleh sertai, boleh terus daftar kita punya program. Jangan tunggu lama-lama sebab saya cakap terus terang, saya tidak tahu apakah program ini ada atau tidak tahun hadapan. Sebab kontrak kita dengan Universiti Malaysia Pahang adalah sehingga tahun 2022 saja. Dan kita akan review balik sama ada kita akan buat lagi ataupun tidak program yang sama macam ni. Sebab kita dah pun ada ramai student dan ini telah masuk batch yang ke-6. So that mungkin besar kemungkinannya adalah kita nak fokus pula selepas ni adalah mereka-mereka yang dah graduate daripada program kita sebelum ini. Dan kita tak tahu sama ada kita akan teruskan ataupun tidak. Mungkin ini adalah program kita yang terakhir. Saya pun tak tahu. Tapi ada kemungkinannya ini adalah mungkin program kita yang terakhir. Kita dah tak ada lagi dah tahun depan. Dan kalau ada pun mungkin dah tak ada lagi dah online. Dia semua wajib kena pergi dekat Universiti Malaysia Pahang, masuk dekat dalam kelas. So mungkin dekat situ adalah pula sedikit kesukaran nanti kan. So segala privilege boleh buat online, boleh berada di mana-mana, nak pergi site ke sambil bekerja boleh dengar apa semua, ada rakaman dan sebagainya. Mungkin ini adalah yang terakhir, saya tak tahu. So nasihat saya adalah kalau dah tahu, kalau dah nampak peluang tu, kita dah ada privilege, kita dah beri banyak kemudahan, terus grab, jangan tunggu lama-lama. InsyaAllah saya doakan kita boleh kick off kita punya kelas pada bulan 12 ni. Pada awal minggu yang pertama bulan 12, apabila kita sudah cukup kuotanya berapa je yang ada, kita akan terus kick start. Dan kita akan pastikan tuan-tuan akan dapat graduate pada tahun hadapan 2023. Sekian itu saja daripada saya. Nasihat saya adalah, harapan saya adalah semoga yang hadir pada malam ni semua boleh sertai kita punya batch ke-6 program Diploma Blockchain in Engineering di bawah Universiti Malaysia Pahang. Sekian, saya serahkan balik kepada Tuan Buhari. Baik, terima kasih Tuan Khairul Nazim, sangat semangat. Tapi itulah hakikatnya sebenarnya. Hakikat yang kita kena akui. Sebab mungkin ada perubahan-perubahan dari segi MQA ke macam mana, dasar universiti yang macam mana, yang mungkin kemungkinan ini adalah batch yang terakhir. Kita tak tahu yang masa depan bagaimana. Kita Menteri Mosti pun mungkin dah bertukar, mungkin tak bertanding dah kan. Wallahualam, kita tak tahu. Tak bertanding. Tak bertanding dah. Jadi macam mana? Tak ada. Jadi banyak kebarangkalian yang kita tak dapat nak kontrol. Jadi inilah yang masa yang kita ada, inilah bulan 12 saja. Bulan 12 yang kita nampak akan yang terdekatlah, pengambilan terdekat yang kita akan bawa kepada untuk program Professional Diploma in Blockchain Engineering. Alright. Okey, saya rasa itu sahaja untuk program kita pada malam ini. Sedikit panjang. Biasanya saya cuba limitkan lebih kurang sejam lebih sikit, tapi panjang sikit tak ada masalah sebab sangat info yang sangat bermanfaat telah disampaikan oleh Tuan Fendi Zulkifli sebentar tadi dengan Tuan Khairul Nazim. Ada soalan? Tadi ada soalan dari Encik Ahmad Faisal Razali. Jika bekerja dan mungkin ada pergi site, boleh ke join? Boleh pergi. Macam saya beritahu tadi, kelas kita hybrid dan kita buat secara online. Zoom. Sebab UMP beritahu kena follow the same standard macam kita buat masa PKP. Jadi kita buat kelas secara online setiap hari Sabtu 2 kali sebulan. Okey. 2 kali sebulan dan satu kelas lebih kurang 4 ke 3 jam. Tapi lepas tu kena ada assignment, ada quiz. Nak make sure you guys understand well apa yang dibelajar. Bukan sekadar dapat sijil, kita tak nak macam tu. Habis belajar, boleh buat coin sendiri, boleh faham smart contract. Berapa kos untuk diploma ni? Diploma ni ada 12,000. Kos dia 12,000 sebab kita nak bayar kepada UMP dan juga kepada lecturer-lecturer. Ada lecturer daripada UMP, ada lecturer memang blockchain developer, ada lecturer daripada France. Dia lahir Rusia tapi dia duduk di France. Memang kita kena bayar gaji lecturer yang mahal-mahal ni. Sebab tu dia 12,000 dan boleh guna EPF. Ya,
boleh guna EPF. Okey. Ada soalan lain? Okey, kita akan bagi beberapa freebies lah. Kita akan bagi beberapa percuma, iaitu akan bagi white paper dan yellow paper Ethereum, dan juga kita akan bagi kelas trading cryptocurrency selama 5 jam. Akan buat kelas secara live, percuma juga ni. Okey. Encik Faisal beritahu, selain online ada sesi face to face tak? Okey, so far memang dia minta untuk kita buat kelas secara online. Tapi kalau nak datang jumpa kita sembang, tak ada masalah. Office kita dekat Subang Bestari, tak ada masalah. Dan kita akan ada perjumpaan dan kita akan buat macam yang Tuan Fendi beritahu, is not only kelas saja, akademik, tidak. Dia adalah networking. Kita adalah networking. Kita akan ada networking session. Okey, Cik Ahmad Faisal dekat Sarjana tahu ya, dekat boleh. So kita boleh sembang, boleh datang office insya-Allah. Kita boleh understand detail lah on the courses. Alright. Cuma kita akan buat beberapa kali lagi kelas, preview kelas. Tapi setiap peserta hari ini kita akan hantar email untuk isikan maklumat detail, sebab application semua akan go through online. Tuan-tuan akan dapat offer letter daripada UMP secara online juga, email. Offer letter itulah boleh gunakan untuk apply EPF pun secara online. Everything semua through online. Semua, tapi sebab tu kita kena ada detail. Kita kena detail everything, dan kita akan hantar email esok pagi. Kita akan hantar email kepada semua yang hadir pada malam ini. Alhamdulillah, terima kasih. Saya ucap terima kasih, dan kita minta every detail supaya kita dapat isi dalam kita punya learning management system, supaya you guys boleh dapat clear. Benda ni everything akan go through UMP. Okay? Alright. Okay, ada soalan lain tak? Selain daripada Encik, kalau Encik Ahmad Faisal ada soalan lagi pun kita welcome. Encik Amir ataupun Abang Muhammad Fauzi, ada soalan ke? Okay. All clear. Nice. Alright. Saya harap ini adalah bakal pelajar kita. Sebab kita memang excited lah dengan jumpa kita punya student ni. Kita memang excited sebab ada 10 bulan yang bersama kita, yang memang kita nak sampai habis. Nak growkan tuan-tuan satu level yang another level yang lain. Okay. Alright. Itu saja daripada kami. Terima kasih banyak kepada semua yang hadir, dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih Tuan Fendi dengan Tuan Khairul. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.